Asal-usul Melayu. Sejak sekian lama, pelbagai teori yang menafikan hakikat masyarakat Melayu berasal dari alam Kepulauan Melayu ditampilkan oleh ramai sarjana dan sejarawan barat. Disebabkan tiada kepakaran bagi menyelidik kesahihannya berpuluh tahun lalu, teori itu diterima dan menyubur di kalangan sebilangan besar masyarakat ketika itu. Keadaan bagaimanapun semakin berbeza kini, apatah lagi sejak 1980-an. Pelbagai penyelidikan dilakukan dan banyak dapatan terbaru diperolehi penyelidik tempatan bersandarkan penemuan sekaligus menyingkir teori terdahulu yang tidak menyeluruh. Bagaimanapun, bukan mudah menolak teori yang sudah tertanam dalam fikiran sebahagian masyarakat sejak sekian lama, meskipun bukti dari sudut dapatan DNA yang tidak dapat dimanipulasi sudah ditampilkan kalangan pengkaji. Antara teori popular yang terus dicanangkan mengenai asal bangsa Melayu sehingga kini termasuk Out of Taiwan yang dipelopori ahli arkeologi Australia, Peter Billwood, berdasarkan penyelidikan bahasa Austronesia oleh pakar linguistik Amerika Syarikat Robert Blas. Menurut Blas, bahasa Austronesia yang termasuk dalam bahasa Melayu Polinesia berasal daripada Taiwan berdasarkan 9 cabang bahasa Austronesia yang dikesan di negara itu. Theory of Taiwan itu menganggap bahasa Austronesia tersebar di Asia Tenggara dan Kepulauan Polinesia selepas berlaku penghijraan keluar penuturnya dari Taiwan sekitar 10,000 ke 6,000 sebelum Masihi. Ini menumbuhkan kepercayaan etnik Melayu Polinesia merangkumi etnik Melayu Iban, Bidayu, Kadazan Dusun, Murut, Penan, Jawa, Bugis, Minangkabau, Kerinci dan pribumi di rantau ini dan sekitar lautan Pasifik dikatakan berasal daripada Taiwan. Antara sarjana tempatan terawal yang melakukan kajian bagi menolak dakwaan itu ialah ahli akademik yang kini dekan Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan, Profesor Emeritus Datuk Dr. Wan Hashim Wan Teh, yang melakukan kajian mengenainya pada tahun 1994. Wan Hashim pada asalnya membuat kajian mengenai orang Melayu di Sri Lanka sekitar 1980-an. Bertemu penyelidik arkeologi dan sejarah dari negara itu, Profesor Da Silva, yang menganalisis bahan arkeologi dan mendapati sudah wujud tamadun di alam Melayu sejak 15,000 sebelum Masihi. Perkongsian itu menyedarkan saya mengenai percanggahan besar di antara teori ditimbulkan Galden dengan penemuan oleh Da Silva menyebabkan saya sendiri berkunjung ke Yunan lebih 20 tahun lalu yang kajian dan penelitian melalui data antropologi serta linguistik mendapati daripada 26 etnik di sana tidak ada satu pun daripadanya menyerupai masyarakat Melayu. Unsur Melayu hanya terdapat di Hainan dan Taiwan. Bagaimanapun kemudian, didapati mereka sebenarnya adalah serpihan daripada etnik Campah yang berhijrah daripada selatan ke utara. Sekiranya Melayu berasal dari Yunan atau selatan Cina, pasti ada kumpulan induk Melayu di sana. Tidak mungkin kesemuanya pupus kerana kita mempunyai lebih 200 juta manusia di alam Melayu, katanya ketika ditemui di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Kuala Lumpur baru-baru ini. Menurut Wan Hashim, kajian mengenai asal-usul Melayu di Malaysia bukan setakat bersumberkan daripada satu kaedah, tetapi menggabungkan penemuan arkeologi, antropologi daripada aspek budaya dan bahasa linguistik serta kajian DNA. Katanya, hasil kajian oleh sejarawan tempatan menunjukkan alam Melayu sudah diduduki manusia sekitar 72,000 sebelum Masihi, atau kira-kira 2,000 tahun sebelum meletusnya gunung berapi Tobah yang menggegarkan kawasan Tenggara Asia. Ia juga selari dengan teori Out of Sundaland oleh ahli sains University Oxford Dr. Stephen Oppenheimer berasaskan analisis DNA, arkeologi dan etnologi yang mengatakan Asia Tenggara sebagai pusat awal peradaban dunia dinamakan Sundaland sekitar 16,000 tahun lalu. Melalui penemuan data
DNA juga didapati masyarakat di alam Melayu adalah tamadun kedua tertua di dunia mencecah 70,000 tahun selepas Afrika yang mempunyai manusia tua paling kuno, sekitar usia 150,000 tahun katanya. Teori Oppenheimer yang selari dengan bukti genetik oleh Human Genome Organization mengatakan benua Sunda ditenggelamkan banjir besar disebabkan kenaikan paras air laut, menyebabkan hanya Kepulauan Melayu tinggal di atas paras air. Disebabkan itu, sebahagian besar penduduk benua Sunda terpaksa berhijrah ke tempat lain termasuk ke Indochina dan Taiwan di utara dan ke Pulau Pasifik Selatan di timur serta ke Madagaskar di barat. Menurut Wan Hashim yang juga penulis Rumpun Melayu, teori migrasi dan diaspora itu, satu lagi rumpun masyarakat Melayu ialah bangsa Polinesia, termasuk masyarakat Samoa di Hawaii dan Kepulauan Solomon yang berhijrah ke Kepulauan Pasifik atas berbagai faktor. Mereka ini berasal dari alam Melayu dan banyak menggunakan bahasa Melayu. Mungkin berlaku satu bencana alam atau malapetaka yang menyebabkan mereka berhijrah ke Kepulauan Pasifik. Kebanyakannya sudah berhijrah lebih awal sekitar 5,000 sebelum Masehi katanya. Kata Wan Hashim lagi, Oppenheimer dan pensyarah University of Campinas, Sao Paulo, Brazil, Profesor Dos Santos turut menamakan benua Sunda sebagai The Lost Continent of Atlantis, seperti digambarkan ahli falsafah Greek Plato dalam Timah and Critias. Pada mulanya, The Lost Continent of Atlantis dikatakan berada di Spanyol, tapi Oppenheimer dan Santos merumuskan ciri Atlantis banyak menyamai alam Melayu atau Sundaland. Menurut mereka, alam Melayu yang bersambung dari semenanjung Tanah Melayu, Sumatera dan pulau sekitarnya hingga ke Filipina membentuk satu benua yang saiznya ialah 2 kali ganda daripada benua India sebagai Atlantis yang hilang katanya. Dalam pada itu, Wan Hashim cuba mengaitkan dapatan saintifik dengan ilmu nakli bersumberkan kitab Al-Quran dengan mengatakan manusia daripada alam Melayu kemungkinan berasal dari Asia Barat. Katanya ilmu Al-Quran yang menyatakan manusia berasal daripada Nabi Adam dan Hawa tidak bercanggah dengan dapatan sains, bagaimanapun perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai kemungkinan teori ini. Katanya kemungkinan pada masa itu suhu semakin panas menyebabkan sebahagian daripada mereka meninggalkan kawasan itu untuk ke arah timur dan mendapati alam Melayu paling sesuai didiami manusia. Teori penghijraan manusia membabitkan alam Melayu yang ditolak. Yang pertama ialah teori out of Sundaland. Teori popular penghijraan dari Taiwan ke alam Melayu oleh pakar linguistik Robert Blas dan ahli arkeologi Peter Bellwood 1999 bersandarkan pada Formosan, iaitu bahasa yang ditutur wak etnik di Taiwan dan bukti antiquity di Bellwood melalui artifak Neolitik yang ditemui di Filipina. Blas membuat rumusan bahasa Austronesia yang termasuk dalam bahasa Melayu Polinesia, berasal dari Taiwan berdasarkan 9 cabang bahasa Austronesia yang dikesan di negara itu. Bahasa Austronesia tersebar ke Asia Tenggara dan Kepulauan Polinesia disebabkan berlakunya penghijraan keluar penuturnya dari Taiwan sekitar 10,000 ke 6,000 sebelum Masehi. Yang kedua, teori Melayu daripada Yunan. Beberapa sarjana Eropah seperti Hendrik Kern dan Robert von Hennegelden melakukan penyelidikan secara kasar mengenai latar belakang dan penggerakan masyarakat Melayu kuno dan menyimpulkan mereka ialah kelompok manusia yang berasal daripada daerah Yunan di China dan kemudian berhijrah dalam bentuk beberapa gelombang pergerakan manusia sebelum menduduki wilayah Asia Tenggara. Teori ini disokong beberapa sarjana kerana penemuan kapak tua di Asia Tengah di Kepulauan Melayu yang mendakwa menunjukkan pergerakan penduduk dari Asia Tengah ke Kepulauan Melayu.